Assalamualaikum dan selamat pagi semua pelajar-pelajar sekalian. Ini adalah video yang keempat. Kita dah habis pun topik imbangan duga. Okey, jadi kalau ikutkan yang sebelum ni, kalau ikut dalam kos online. Okey, imbangan duga, kemudian kita masuk kepada penyata pendapatan dan juga penyata pendapatan tanpa pelarasan. Kemudian barulah kita masuk kepada pelarasan akaun. Dan akhir sekali kita akan masuk kepada kunci kira-kira. Okey, tetapi cikgu skip dulu yang bahagian topik penyata pendapatan ataupun penyata pendapatan tanpa pelarasan ini sebab cikgu perlu terangkan dulu pelarasan akaun. Jadi bila dah terang pelarasan akaun, barulah kita boleh masuk kepada penyata kewangan iaitu penyata pendapatan dan kunci kira-kira. Okey, baik. Jadi sepatutnya benda ni dia perlu dihabiskan dalam masa 2 minggu. Okey, minggu ke-12 dan minggu ke-13. Jadi cikgu akan buat slow-slow. Okey, jadi hari ini apa yang cikgu nak beri pada anda hari ini ialah iaitu susut nilai dan juga peruntukan susut nilai. Jadi kalau kita tengok dalam silibus ada berkaitan dengan susut nilai. Jadi cikgu akan sentuh susut nilai terlebih dahulu. Okey, jadi pelarasan pada tarikh imbangan. Okey. Susut nilai dan peruntukan susut nilai. Okey, siapa sini tahu apakah itu dikatakan susut nilai dan peruntukan susut nilai? Cuba angkat tangan tengok. Tak ada. Tak nampak pun angkat tangan ya. Okey, baik, tak apa. Baik, apa itu yang dikatakan susut nilai? Susut nilai adalah pengurangan nilai aset bukan semasa, iaitu belanja susut nilai yang tidak dibayar dengan wang tetapi ditolak daripada aset bukan semasa berkenaan. Maknanya aset nilai aset bukan semasa maksudnya aset yang tetap, aset yang kekal. Contohnya apa? Okey, kenderaan. Okey, apa lagi? Mesin. Okey, loji, jentera. Okey, itu adalah aset bukan semasa. Tetapi kalau macam rumah ataupun tanah, dia adalah aset bukan semasa tetapi dia tidak ada belanja susut nilai. Okey, yang hanya ada susut nilai adalah seperti yang cikgu sebut tadilah, mesin, kenderaan, loji, jentera, dia ada susut nilai. Makin lama nilai dia makin susut. Okey. Apa yang dikatakan peruntukan susut nilai ataupun nama lainnya susut nilai terkumpul? Susut nilai terkumpul ataupun peruntukan susut nilai adalah jumlah susut nilai terkumpul pada akhir setiap tahun ataupun tempoh perikanan. Dan ini akan mengurangkan aset. Maknanya dalam kunci kira ni kita akan tunjukkan dia akan ditolak daripada aset berkenaan. Okey, kalau susut nilai dikenali sebagai belanja. Jadi dia perlu masukkan dalam penyata pendapatan. Tapi kalau peruntukan susut nilai dia akan ditunjukkan dalam kunci kira-kira sebab dia akan ditolak daripada nilai aset semasa nilai aset berkenaan. Nilai aset tetap berkenaan. Okey, baik. Bagaimana ia ditentukan? Baik, ada 3 kaedah. Okey, ada 3 kaedah untuk menentukan susut nilai ini. Okey, ada 3 iaitu penilaian semula. Apa itu penilaian semula? Penilaian semula ni adalah satu kaedah di mana kita akan menolak kos yang lama dengan kos yang baru. Okey, kita akan tolak kos yang lama dengan kos yang baru. Kos yang lama tolak kos yang baru. Okey, kita akan tolak kos yang lama dengan kos yang baru. Okey. Jadi formula ni mudah ya. Kos lama, okey, tolak kos baru. Okey. Kos lama tolak kos baru. Kos lama ataupun kos yang asal. Kos yang asal kita sebut kos yang asal tolak kos baru. Kenapa tak kos baru tolak kos yang asal? Sebab seperti yang cikgu beritahu anda tadi, kos yang baru sudah tentulah dia makin menyusut. Okey, sebab dah perubahan masa, okey, dah semakin usang, okey, dah semakin rosak sana, rosak sini. Jadi sudah tentulah kos dia makin nilai dia makin berkurangan bukan kos, kita sebut nilai lah sebenarnya, nilai. Okey, nilai asal tolak nilai semasa. Nilai asal tolak nilai yang baru. Okey, nilai semasa ataupun nilai yang baru. Okey, jadi ini adalah penilaian semula. Tapi kaedah penilaian semula ni dalam perikanan yang untuk silibus anda tidak disentuh lah. Okey, mungkin universiti disentuh lah, tapi untuk peringkat diploma qualification kuliah ni
dalam principle of accounting ni tidak sentuh. Sebab jadi maknanya dua kaedah saja yang ditentukan, iaitu menggunakan kaedah garis lurus dan juga kaedah baki berkurangan. Maknanya kaedah garis lurus adalah cara kira ni adalah di mana dia punya susut nilai ni adalah sentiasa sama. Mana setiap tahun sama saja. Kalau ditentukan 10%, bermakna setiap tahun akan sama 10%, 10%, 10% ke atas baki asal. 10% ke atas baki yang asal. Maknanya nilai susut nilai yang asal, ya. Maknanya nilai yang asal. Maknanya susut nilai, peratus susut nilai, peratus susut nilai, susut nilai darab dengan nilai asal. Okey. Maknanya dia sentiasa sama. Maknanya setiap tahun sama saja. Okey? Itu guna garis lurus. Okey, kita akan tengok contoh sebentar nanti. Okey, kemudian baki berkurangan. Ya, baki berkurangan. Kalau untuk kaedah baki berkurangan, dia punya peratus mungkin sama, 10%, contohnya 10%. Sama. Tetapi dari setahun ke setahun dia akan makin berkurangan. Kenapa? Sebab peratus susut nilai, ya. Peratus susut nilai kita akan darabkan dengan peratus susut nilai darab dengan baki nilai semasa aset. Okey? Maknanya kalau tahun pertama kita letakkan 10% ke atas, contohnya kita katakan 50,000. Okey? Jadi pada tahun yang kedua sudah tentulah nilai semasa aset berkenaan sudah berkurangan daripada 50,000 tolak kalau kata 10%, maknanya 10% daripada 50,000 adalah 5,000 kan. Jadi maknanya 10% tolak 50,000 tolak 5,000 dah jadi 45,000. Jadi peratus nilai yang 10% tadi kena darab dengan yang baki nilai semasa, iaitu baki nilai sekarang, nilai terkini aset. Maknanya kalau baki nilai terkini dah jadi 45,000. Tentulah 10% darab dengan 45,000, bukan lagi 50,000. Ya? Kita akan tengok contoh sebentar lagi. Okey, ini cara perbezaan antara kaedah penilaian semula, garis lurus dan juga baki berkurangan. Baik, kita tengok contoh. Baik, untuk contoh, kalau 10% setahun, kita tengok 10% setahun. Beli kenderaan pada 1 Januari 2015 dengan harga 50,000. Kaedah garis lurus dia, kita contohnya pada tahun 2015, kita kira berlanjut nilai pada hujung tahun, sudah tentulah 10% darab pada 50,000. Jadi 10% ni kita darab dengan 50,000, sudah tentu dah dapat 5,000 kan? Jadi kemudian, manakala peruntukan susut nilai, hanya 5,000 sajalah. Sebab baru tahun pertama. Betul? Pada tahun kedua, dia akan guna kaedah yang sama. 10% ke atas nilai asal 50,000, iaitu masih lagi 5,000. Dan peruntukan susut nilai, nama pun peruntukan, maknanya dia terkumpul. Maknanya tahun pertama gabung dengan tahun kedua punya susut nilai, jadilah peruntukan susut nilai. Maknanya dia jadi 10,000. 5,000 tambah 5 dah jadi 10,000, betul? Kemudian, pada tahun yang ketiga sama juga, 5,000, kemudian peruntukan susut nilai akan bertambah jadi 15,000, sehinggalah tahun 2019, masih lagi sama peruntukan susut nilai 5,000. Manakala peruntukan susut nilai dah jadi 25,000. Ini kaedah garis lurus. Manakala kaedah yang satu lagi, iaitu kaedah baki berkurangan. Baki berkurangan cikgu sebut tadi ialah peratus susut nilai darab dengan baki nilai semasa aset. Ya, nilai semasa ni nilai terkini aset. Ya, nilai bersih aset. Maknanya tahun 2015, sama macam kaedah berkurangan garis lurus lebih kurang sama juga. Ya, susut nilai 10% daripada 50,000 dapat 5,000 peruntukan susut nilai 5,000 jugalah sebab dia baru setahun pertama Manakala tahun 2016, sekarang ni kalau kita tengok sini cara kira dia, bermakna nilai semasa aset dia dah jadi berapa? Dah jadi nilai semasa aset maknanya 50,000. 50,000 tolak 5,000. 5,000 tolak 5,000 berapa? Tolak 5,000 dah jadi berapa? Dah jadi 45,000. Jadi maknanya nilai untuk tahun 2016, maknanya 5,000 tolak 5,000 dapat 45,000, betul? Baik, jadi maknanya macam mana nak kira susut nilai dia? Kita cikgu ringkaskan SN lah ya, senang. SN ni maknanya susut nilai. Maknanya SN dia dah jadi berapa?
Maknanya 10% darab dengan 45,000. Okey. Jadi berapa dapat? Dapatlah 4,500. Okey. Jadi maknanya dah jadi 4,500. Bermakna susut nilai untuk tahun 2016 dah jadi 4,500. Jadi peruntukan susut nilai dia dah bertambah lah. Maknanya 5,000 tambah dengan 4,500 dah jadi 9,500. Begitu juga dengan tahun 2017. 2017, okey, untuk dapatkan nilai semasa dia, bermakna nilai semasa aset adalah 50,000 tolak 50,000 tolak 9,500. Baki dia baru kita darab dengan 10%, akan dapat 4050. Jadi peruntukan nilai dia dah bertambah 13,550. Begitu juga dengan tahun 2018, okey. 50,000 tolak 13,550 darab dengan 10% akan dapat 3645. Peruntukan nilai dah jadi 17,195. Tahun 2019, okey, sama juga 50,000 tolak 17,195 dah jadi darab dengan 10% akan jadi 3280.5. Jadi peruntukan susut nilai yang terkini adalah sehingga 5 tahun ya, 20475.5. Okey, ini adalah cara kita nak kira kaedah baki berkurangan dengan kaedah gali lurus ya. Okey, boleh setakat ni? Faham? Okey, baik. Ada soalan nak tanya? Okey, kalau ada soalan tanya boleh tanya dalam WhatsApp ataupun Google Classroom ya. Dekat depan tu, dekat stream tu ya. Baik, apakah akaun-akaun yang terlibat? Apa akaun-akaun yang terlibat? Baik, akaun terlibat dalam susut nilai ini iaitu akaun belanja susut nilai dan juga akaun peruntukan susut nilai. Dua saja akaun yang terlibat dalam ledger. Senang kan? Okey, dua saja yang terlibat. Okey, jadi bagaimana catatan di ledger? Baik, akaun susut nilai bila kita masukkan, okey, sebab dia adalah belanja ya. Jadi belanja bermakna belanja sudah tentulah baki dia catatan ni adalah sebelah debit. Okey, sebelah debit. Jadi sebabkan dia berlawan dengan, dia bergu dengan akaun pertukaran susut nilai, bermakna akaun susut nilai adalah debit, okey, manakala akaun peruntukan susut nilai adalah kredit. Okey, dia mesti catatan bergu. Catatan bergu, satu debit, satu lagi kredit, betul? Jadi akaun susut nilai kalau debit kita tulis adalah peruntukan susut nilai kenderaan. Pada hujung tahun ya, mesti hujung tahun. Susut nilai mesti hujung tahun ataupun hujung tempoh perakaunan. Okey, kata tadi 5,000, kita tulis 5,000. Okey, mana peruntukan susut nilai 2015 sebelah kredit, Disember 31 bulan susut nilai adalah 5,000. Okey, jadi kalau kita kira baki semua, kita jumlahkan balik baki dia. Jadi 5,000 ni akan kita bawakan ke dalam imbangan juga. Okey, untuk belanja susut nilai kenderaan, okey, belanja susut nilai cikgu ringkaskanlah susut nilai ni jadi SN lah ya. Ada tak cukup ruang ni, tulis SN lah. Ya. Okey. Okey. Belanja susut nilai kenderaan, okey, 5,000 dalam imbangan juga sebab sini baki sebelah debit, sudah tentulah kita akan letakkan di sebelah debit. Okey. Manakala peruntukan susut nilai dia duduk sebelah kredit, sudah tentulah kita akan letakkan di sebelah kredit. Okey, berdasarkan baki awal ya, baki awal pada tahun 2016. Ya, kita akan tengok baki awal ya. Okey. Jadi, macam mana kita nak letakkan di penyata kewangan? Okey, penyata kewangan seperti yang cikgu sebut tadi, ada penyata pendapatan dan juga ada kunci kira-kira. Dalam penyata pendapatan, okey, sebabkan dia adalah belanja, dia adalah dalam kategori belanja operasi. Okey, belanja operasi. Jadi kita letakkan dekat belanja operasi, belanja susut nilai kenderaan bersama dengan belanja-belanja lain, sewa, okey, upah, okey, macam-macam belanja yang lain lagi, belanja utiliti dan sebagainya. Okey, dia akan bersama-sama dengan belanja-belanja yang lain. Jadi belanja susut nilai kenderaan kita letakkan sebagai 5,000 di sini. Okey, sebagai belanja ya, sebelah debit. Okey, belanja mesti duduk sebelah debit. Okey, manakala kunci kira-kira, okey, kita letakkan dulu bersama dengan aset tetap, ya, ataupun aset bukan semasa lah, aset tetap ataupun aset bukan semasa, ya. Dulu cikgu panggil aset tetap. Sekarang ni dia orang tak panggil aset tetap, dia panggil aset bukan semasa. Aset bukan semasa. Okey, jadi kenderaan tadi asal 50,000 kan? Jadi tolak peruntukan susut nilai 5,000, jadi maknanya baki dia adalah 45,000. Jadi ini adalah kunci kira untuk tahun 2015. Okey, 2015. Maknanya pada 31 Disember 2015. Okey. Tapi kalau tahun 2016, maknanya peruntukan nilai ini sudah bertambah lah. Kalau gulung kaedah gali lurus, sudah tentulah dia dah jadi 10,000. Okey, jadi kita akan letakkan tolak dengan 10,000. Kalau tahun 2017, dah jadi 15,000. Jadi 50,000 tolak 15,000. Okey, begitu juga tahun 2019. Okey, maknanya 50,000 tolak 25,000. Dah jadi baki dah tinggal 25,000. Tapi dalam penyata pendapatan setiap tahun tetap 5,000. Tetap 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000 kan? Tetap 5,000.
Itu menggunakan kaedah gali lurus. Tapi kalau gunakan kaedah baki berkurangan, sudah tentulah berbeza. Okey, maknanya tahun 2015 sudah tentulah 5,000. Tahun 2016, 4,500. Okey, tahun 2018, 4,050. Begitu juga dengan peruntukan sud nilai kenderaan. Okey, daripada tahun pertama 2015 5,000 kan. 2016 dah jadi 9,500. Tolak 9,500. Okey, kemudian 2017 tolak 13,550. 2018 tolak 17,195. Okey. Kalau 2019 tolak 2047 5.5. Okey. Beza ya. Okey, setakat clear setakat ni susun nilai dan juga peruntukan sud nilai. Okey, kalau ada soalan boleh tanya dalam WhatsApp ataupun dalam stream ya di Google Classroom. Okey, jumpa lagi di video pelarasan pada tarik imbangan yang seterusnya. Okey, jumpa lagi.